Kita telah masuk ini kepada bab zakat ya dalam kitab Fathul Mu'in. Dan pada pengajian kita yang lepas, kita sedang membicarakan zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak seperti mana kita mengatakan ada haul dan ada nisab. Ada haul dan ada nisab. Haul adalah 1 tahun, ikut ini kepada kalender Islam Qamariyah. Dan nisab dia adalah kadar yang mana apabila emas ataupun perak telah sampai kepada nisabnya, maka baru kita memulakan haul ni. Dan seperti mana kita maklum, wang yang kita ada hari ini ikut ini kepada harga emas, dan dia balik ini kepada nisabnya, iaitu 85 gram. Jadi kalau sekiranya seseorang itu ada wang ataupun emas lebih daripada 85, yakni 85 dan lebih, maka sekarang kita mengatakan telah bermula haulnya. Maka bilakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat? Diwajibkan dia mengeluarkan zakat pada akhir haul. Wajib dia mengeluarkan zakat pada akhir haul. Jadi kalau haulnya bermula pada 5 Rajab, maka tahun depan 5 Rajab wajib dia mengeluarkan zakatnya. Kalau sekiranya zakatnya sudah apa kita mengatakan masih yang ini lebih daripada nisab selepas ini setahun. Ini adalah zakat ini bagi emas dan perak. Selepas itu penulis ini akan membicarakan berkenaan dengan zakat tijarah. Kita ada zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini mungkin saya kasih rumusan dulu ya. Sebelum kita baca, saya rumuskan dulu supaya kita senang sikit nak faham. Zakat perniagaan berbeza dengan zakat emas dan perak. Biasa di negeri Singapura ni kita menggunakan istilah, biasa kita dengar orang gunakan istilah zakat wang simpanan. Zakat wang simpanan. Tetapi bagi saya lebih afdal kita tidak menggunakan istilah ini. Kita menggunakan ini istilah yang para ulama, iaitu kita ada zakat yang dibagi emas ini dan perak, dan ini termasuk dari zakat wang. Sebab sekarang ini ada orang yang misalnya yang dia simpan emas, dia simpan perak, dan juga dia simpan wang. Jadi emas ini dan perak, yakni kita mengatakan termasuk ini daripada harta. Tetapi kebiasaan yang orang menggunakan ini wang simpanan ini balik kepada wang kertas sahaja. Jadi setelah kita faham wang kertas ini hasil daripada harga emas, maka kita menyatukan ini emas ini dengan wang kertas. Jadi kalau kita balik kepada kita fikir, ini semua yang ini dalam kategori emas, supaya kita tak keliru. Boleh insya-Allah. Jadi satu orang ini kalau ada duit wang kertas, kita mengatakan ini balik kepada zakat emas. Ini balik kepada zakat emas. Begitu juga satu orang ini simpan emas ini misalnya, dia nak kena kira. Satu orang ini ada perak ini misalnya, dia harus mengambil iktibar sama ada dah sampai kepada nisab ke belum sampai kepada nisab. Selepas itu perak dengan emas ini dia ada 2 jenis yang berbeza. Kita tidak boleh menyatukannya. Misalnya satu orang misalnya dia ada 80 gram emas, 5 gram perak. Adakah kita mengatakan 80 campur 5 yang ini lepas itu kita keluarkan? Tidak. Jadi emas adalah emas, perak adalah perak. Ini adalah jenis yang berbeza. Akan tetapi wang kertas disamakan dengan emas. Sebab kias wang kertas ini balik kepada emas. Boleh kita faham insya-Allah? Tetapi perak tidak boleh disatukan ini dengan emas. Sebab dia adalah dua perkara yang berbeza. Baik, ini adalah zakat harta. Selepas itu penulis akan membicarakan tentang zakat perniagaan. Zakat perniagaan bezanya adalah dia bezanya adalah tidak menjadi syarat permulaan haul dia masih sampai kepada nisab. Tidak menjadi syarat. Berbeza dengan zakat harta tadi. Zakat harta seperti zakat emas, zakat perak, zakat wang kertas dan sebagainya. Maka bilakah mula haul? Mula haul ini apabila sudah sampai kepada nisab. Akan tetapi zakat perniagaan tidak menjadi syarat. Satu orang ini dia niat ini perniagaan. Misalnya ini dia membeli, saya selalu memberikan misal ini, dia membeli handphone. Yang ini misal yang mudah ya. Dia beli 10 handphone, dia niat perniagaan. Satu handphone yang ini misalan $1,000 cost price, dia jual 2,000.
Jadi kalau sekiranya dia beli handphone ini 10 handphone dan dia niat perniagaan, sekarang sudah mula haul. Dia mula haul ini dengan niat perniagaan. Sama juga kalau sekiranya dia hanya beli 2 handphone, $2,000, dan dia niat perniagaan, dia nak jual ini 2 handphone. Sekarang ini haul ini sudah bermula ke belum bermula? Haulnya sudah bermula, walaupun ia belum sampai kepada nisab. Jadi dia tidak menjadi apa-apa perbezaan. Sama ada harga barangan yang diniatkan untuk berniaga itu sampai kepada nisab ataupun tidak sampai kepada nisab pada awal haul. Kita mengatakan haulnya sudah bermula. Lepas itu kita lihat kepada akhir haul, sama ada dia sampai kepada nisab atau tidak sampai kepada nisab. Kalau dia sampai ini kepada nisab, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Tapi kalau tidak sampai ini kepada nisab, maka tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Jadi sebagai misal, satu orang misalan dia ada 4 handphone ya. Misal dia ada 4 handphone. Jadi cost price satu handphone berapa? 1,000. Lepas itu dia niat dia nak jual handphone ini. Sekarang sudah mula haul. Bilakah mula haul? Mula haul ini kita nak faham ya. Mula haulnya dengan niat perniagaan. Sebab kalau dia simpan 4 handphone di rumahnya 10 tahun kat dalam stor tanpa niat perniagaan, ini tidak ada haul. Tapi selepas 10 tahun dia mengeluarkan handphone ini dan dia nak menjualnya, sekarang mula haul. Nampak tak? Jadi niat perniagaan ini play part. Adakah dia niat perniagaan ke dia tidak niat perniagaan? Kalau dia tidak niat perniagaan, tidak ada zakat perniagaan. Satu orang ini misalnya dia ada 20 handphone sekalipun, tapi dia mengatakan saya nak bikin showcase kat rumah saya, perhiasan. Kita mengatakan ini tidak ada zakat ke atasnya. Tapi selepas itu dia mengatakan sekarang saya nak jual, sebab saya dah tak ada duit sekarang. Sekarang ini saya nak jual, sekarang ini sudah mula haul. Tapi bilakah dia niat? Dia niat pada 5 Rajab. Dia niat untuk menjual 4 handphone ini. Sekarang kita mengatakan haul ni adalah 5 Rajab. Tahun depan setelah ia sampai kepada tahun depan misalan, dia dapat jual 3 handphone. Satu belum lagi jual. Sekarang misalan kita mengatakan dia punya nisab ini zakat $4,000 sebagai misal ya. Jadi kalau dia jual 3 handphone, dia jual berapa? Satu handphone $2,000. Jadi dia dapat berapa? 6,000. Lepas itu dia ada satu handphone yang dia belum jual. Cost price berapa? 1,000. 6,000 kita campur dengan 1,000. Berapa kita dapat? 7,000. Jadi apabila dia sampai kepada 5 Rajab, maka diwajibkan dia mengeluarkan 2.5% daripada 7,000. Walaupun handphone yang belum lagi dia jual yang satu tu, wajib dia mengeluarkan zakat. Tapi dia mengeluarkan zakat berdasarkan dengan qimah. Ini yang disebutkan oleh penulis. Sebab cost price dia berapa? Cost price dia 1,000. Maka 1,000 digabungkan dengan dia punya cost price dengan profit bagi apa yang dia telah menjualnya. Jadi bilakah kita melihat sama ada diwajibkan dia mengeluarkan zakat ataupun tidak? Pada akhir haul. Pada akhir haul. Jadi tak semestinya pada awal haul dia masih sampai kepada nisab. Ini beza zakat perniagaan dengan zakat harta yang lain. Sekarang kita akan baca insya-Allah. Semua dah bersedia insya-Allah. Ini dia dah masuk bab muamalat. Kita nak kena sabar sikit. Nah, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat tijarah. Kita tak boleh Ustaz. Ya. Daripada mana kita berhenti? Saya rasa kita berhenti kat sini kan? Berhenti kat dalam sikit. Tapi okey, baca balik. Baca balik. Zakat tijarah. Muka surat 3. Zakat tijarah. Jadi sebelum ini semua kita dah bicarakan ya. Baik. Teruskan. Sebagaimana wajib mengeluarkan 2.5% sebagai zakat harta dagangan yang telah mencapai nisabnya pada akhir masa 1 tahun, sekalipun awal kepemilikan kurang dari 1 nisab. Ini seperti mana saya mengatakan tadi. Sekalipun apa dia mengatakan? Awal haul tak sampai kepada nisab. Sekalipun pada awal haul tidak sampai kepada nisab. Ini adalah misal tadi saya mengatakan. Jadi saya harap semua boleh faham insya-Allah ya. Nah, teruskan.
keuntungan yang diperoleh di tengah tahun dijumlahkan jadi satu dengan modal. Nah, ini sebagai misal handphone tadi. Sekarang saya ada handphone tadi, kita mengatakan 4 handphone. Cost price berapa? 1,000. Selepas itu dia punya keuntungannya berapa? Keuntungan kita mengatakan 1,000 misalan. Ini misal saja ya. 1,000 keuntungan 1,000. Jadi kita dapat 2,000. Kalau kita dapat jual ke semua handphone itu, 4 handphone itu 8,000. Dia dah sampai kepada nisab. Maka wajib kita mengeluarkan 2.5% daripada 4,000 ke 8,000. Daripada 8,000. Ini yang dimaksudkan kita mencampurkan keuntungannya dengan asalnya. Kita mencampurkan keuntungannya dengan asalnya. Dia tak boleh mengatakan, tak, saya nak keluarkan cost price saja. Kita mengatakan tidak, sebab awak sudah mendapat keuntungan. Wajib zakat ini keuntungan, bukan saja ini cost price. 2.5% daripada kesemuanya. Masya Allah. Teruskan. Ya. Kalau anda kata dia jual handphone tu $2,000, cost price is $1,000, right? Yeah. So that's mean that the profit is 1,000, but it doesn't count the profit. It count berapa harga yang dijual, betul tak? 2,000 lah. Ya, betul. Maksudnya 2,000 ni dia adalah cost price dengan profit. Okay. So Sebab cost price 1,000, profit 1,000. Ini yang dimaksudkan, diwajibkan dia mengeluarkan zakat bagi ribah. Ribah ini dia punya profit dengan dia punya asal. Asal ini dia punya capital. Okay. Jadi kita campurkan. Plus balance yang mana yang tak terjual, dia mana? Betul. Balance yang tidak dijual kita balik kepada dia punya cost price. Balik dia punya cost price. Jadi bila kita nak ada perniagaan, kita mesti ada inventory list. Dan kita mesti tahu yang ni harga barangan kita. Baru kita boleh kira zakatnya. Nah, jika tidak berwujud emas perak, kalau keuntungan itu berwujud emas perak dan masih terus hingga akhir tahun, maka tidak dijumlahkan jadi satu modal, tetapi ada harta modal dizakati sendiri menurut perhitungan tahunnya. Dan keuntungan disendirikan zakatnya berdasar perhitungan tahunnya sendiri. Nah, sekarang ini penulis ini mengatakan, sekarang satu orang ini misalnya dia berniaga. Jadi apabila dia berniaga, misalnya kita menggunakan misal yang sama, dia ada 4 handphone, maka dia jual, tiap-tiap handphone dia jual 2,000. Tiap-tiap handphone ini dia jual 2,000. Tetapi dia mula misalnya ini pada Rajab, seperti mana kita mengatakan 5 Rajab ini dia mula menjual ini handphonenya. Tetapi dalam masa 1 bulan dah habis dah dijual. Dalam masa 1 bulan dah habis ini dijual. Maka dalam keadaan seperti ini kita tidak tunggu sampai akhir haul. Kita mengatakan sekarang dia punya barangan yang dijual semua sudah menjadi wang. Maka sekarang ini dia balik ini kepada zakat wangnya. Bukan yang zakat yang perniagaan. Sebab ini kesemua barangannya telah menjadi wang. Boleh faham insya-Allah? Ini yang dimaksudkan berkenaan dengan perkataan yanid, yaitu barangannya telah menjadi wang. Jadi dalam keadaan seperti ini tidak ada yang zakat yang perniagaan yang dibaginya. Sebab ini dia belum lagi sampai kepada akhir haul, maka barangan itu semua sudah menjadi wang. Ini maksudnya dia dah jual dah kesemuanya. Boleh insya-Allah. Jadi bilakah yang ni zakat perniagaan ini akan haul ni akan bermula lagi dengan dia membeli barangan dan niat zakat, dengan niat menjual. Sekarang kita mengatakan yang dimula haul yang baru. Jadi apa jadi kepada wangnya? Maka wangnya disatukan dengan wang simpanannya. Boleh kita faham insya-Allah? Baik, ini adalah misal yang pertama. Yang kedua, penulis ini mengatakan sekarang dia melakukan perniagaan. Apabila dia melakukan perniagaan, dia mengambil keuntungan, yang wang ini keuntungan daripada perniagaannya, dia mengeluarkan wang keuntungan, sebahagian daripada wang keuntungan sebagai yang ini simpanan. Maka sekarang ini kita mengatakan wang yang dikeluarkan daripada perniagaannya dapat ini haul yang baru. Dia berbeza dengan haul zakat ini perniagaan. Boleh faham insya-Allah? Baik, misalnya ada begini. Satu orang ini dia berniaga misalnya. Ini sekarang saya menggunakan misal lebih sedikit, 10 handphone.
Dia jual yang ni 10 handphone. Jadi setelah yang ni 5 bulan yang ni misalan, dia dapat jual 5 handphone. Dia dapat jual 5 handphone. Jadi berapa dia ada sekarang? Yang ni satu handphone yang ni 1,000. Jadi keuntungannya 1,000. Jadi kalau dia jual yang ni 5 handphone, yang maksudnya dia ada 10,000. Jadi 5,000 daripada 10,000 adalah daripada keuntungannya. Betul ke tidak? 5,000 daripada 10,000 tu adalah daripada keuntungannya. Tetapi dia mengatakan, saya nak ambil wang ini dan saya nak belanja. Saya nak belanja ini wang ini. Jadi dia mengambil keuntungannya dan dia belanja. Dia belanja. Yang ni misalan dia beli apalah, dia beli, tak ada kena dengan perniagaan. Maksudnya dia beli ini sofa sebagai misal. Apabila sampai ini kepada akhir haul, adakah kita mengatakan diwajibkan dia mengeluarkan zakat yang dia keluarkan daripada keuntungan tadi untuk membeli barangan tadi? Tidak. Sebab sekarang ini dia sudah mengeluarkan daripada keuntungan itu dan dia telah membeli barangan yang lain. Maka tidak ada zakat ini bagi wang yang dikeluarkan untuk membeli barangan. Ini adalah satu misal. Lagi satu misal seperti mana saya mengatakan tadi, dia mengeluarkan keuntungan tadi 5,000 tadi dia keluarkan. Tapi sekarang dia bukan beli barangan. Dia mengatakan, saya nak simpan wang ini. Yang ini maksudnya ini dia keluarkan yang ini duit keuntungan daripada perniagaannya bukan dengan niat perniagaan, tetapi untuk niat ini simpanan. Maka sekarang kita mengatakan haul yang baru bagi wang yang disimpan ini berbeza dengan haul yang ini perniagaan. Sebab perniagaan ini dia mula pada 5 Rajab. Perniagaan yang dimula bila? Dia mula ini pada 5 Rajab. Selepas itu dia mengeluarkan wang daripada perniagaannya untuk disimpan. Maka sekarang ini haul yang berbeza. Bukan ini haul perniagaan. Tapi kalau sekiranya dia tidak melakukan apa-apa, maksudnya dia melakukan perniagaan, lepas itu keuntungannya juga dia membeli barangan perniagaan juga. Ini kita mengatakan akhir haul semua sekali kena zakat. Misalnya bagaimana? Sekarang yang dia ada 10 handphone, seperti mana tadi kita mengatakan 10 handphone kan? Jadi setelah 6 bulan dia telah jual 5 handphone. Lepas itu dia dapat keuntungan 5,000 kan? 5,000 dia beli lagi handphone. Tapi niatnya dia beli lagi handphone tu apa? Untuk peniaga. Maka kita mengatakan ini haul yang sama. Apabila akhir haul, maka kesemuanya yang ini dia nak kena bayar zakat yang sama. Boleh kita faham insya-Allah? Jadi di sini penulis ini mengatakan, kalau dia mengeluarkan daripada wang perniagaannya untuk membeli barangan, kita tidak mengambil iktibar pembeliannya daripada zakat. Begitu juga kalau sekiranya dia mengeluarkan sebahagian daripada keuntungan daripada perniagaannya untuk simpanan, maka sekarang ini dia telah memulakan haul yang baru bagi simpanannya, maka ia tidak disamakan yang ini dengan haul yang ini bagi perniagaan. Boleh insya-Allah? Boleh kita faham? Okey, ini kita nak baca lagi sekali. Kita lihat ini ibarat ini penulis. Nah, teruskan. Kita baca one more time. Keuntungan yang diperoleh. Siap. Saya terlepas tadi saya baru buka terjemahan ini. Dia muka surat 5 kan? Di bahagian mana sekarang? 3. Muka surat 3? Last sentence. Okey. Kita baca lagi. Keuntungan yang diperoleh di tengah tahun dijumlahkan jadi satu dengan modal, jika tidak berwujud emas perak. Okey, ini terjemahannya kita nak faham. Apa yang dimaksudkan oleh penulis ini di sini? Maksudnya selagi mana barangan itu, selagi mana barangan itu tidak menjadi wang. Boleh kita tulis ini? Sebab ini dia punya terjemahan ini, kalau kita lihat begini kita susah nak faham. Yang dimaksudkan selagi mana barangan itu tidak menjadi wang. Ini kita kena faham dulu. Selagi barangan itu tidak menjadi wang. Misalnya seperti apa? Misalnya tadi handphone tadi. Saya beli 4 handphone untuk berniaga. Selepas 6 bulan saya dah jual ke semua 4 handphone. Ini adalah misalnya. Jadi sekarang barangan itu telah menjadi wang. Barangan itu telah menjadi wang, belum sampai akhir haul dia telah menjadi wang. Maksudnya kesemua barangan itu yang ini sudah menjadi wang. Jadi berapa saya ada sekarang? 8,000 kan? 8,000. Sekarang kita mengatakan tidak ada zakat perniagaan. Macam mana kita nak ada zakat perniagaan? Sebab belum sampai haul. Belum sampai haul saya dah habis jual kesemuanya. Sekarang 8,000 saya bayar yang ini bersama wang simpanan saya. Sebab sekarang ini ia sudah menjadi wang saya. Maka saya bayar yang ini dengan wang simpanan saya.
Tetapi ini bukan yang ini daripada zakat perniagaan. Apa sebabnya? Sebab belum sampai haul, semua dah jadi wang dah. Boleh insya-Allah. Ini yang dimasukkan di sini. Jadi sekali lagi dia mengatakan, jika tidak berwujud emas dan perak. Maksudnya di sini adalah jika dia tidak menjadi wang. Kalau kita letak wang lagi senang yang ini kita faham. Okey, teruskan. Kalau keuntungan itu berwujud emas perak dan masih terus hingga akhir tahun, maka tidak dijumlahkan jadi satu modal. Tidak dijumlahkan dari satu modal bila, seperti mana misal tadi kita mengatakan, kalau kita mengeluarkan wang tadi untuk niat yang lain, yakni sama ada kita mengeluarkannya untuk niat simpanan ataupun kita mengeluarkannya untuk membeli barangan yang lain bukan dengan niat perniagaan, maka tidak disatukan. Tidak disatukan dengan modal ni pada akhir haul. Ini seperti misal tadi saya mengatakan. Teruskan. Tetapi harta modal dizakati sendiri menurut perhitungan tahunnya dan keuntungan disendirikan zakatnya berdasar perhitungan tahunnya sendiri. Sebab saya telah membezakan di antara zakat perniagaan dengan zakat simpanan. Saya telah membezakan. Maka ada dua haul. Satu haul yang dibagi zakat perniagaan, satu haul yang dibagi zakat simpanan. Boleh insya-Allah? Jadi kita tidak boleh menyatukan. Moral of the story di sini adalah kita tidak boleh menyatukan zakat perniagaan dengan zakat simpanan. Ni kadang-kadang ada orang yang disilap kat sini. Dia berniaga dan dia tidak mengetahui dia kena mengeluarkan zakat perniagaan. Jadi apa dia buat? Dia hanya mengeluarkan zakat simpanannya termasuk perniagaannya. Jadi semua sekali hari dia bayar yang ini sekaligus. Sepatutnya ada dua haul kan? Dia ada haul yang dibagi perniagaannya, haul bagi simpanannya. Jadi dia mesti kira perniagaannya berapa, simpanannya berapa. Jadi dia mesti membezakan. Sebab ini dua haul yang berbeza. Jadi kalau dia tidak mengeluarkan zakat yang pada haulnya, maka dia berdosa. Sebab ini tiap-tiap zakat yang ada haulnya. Tapi kalau satu orang mengatakan, tapi saya tak tahu, Masya Allah, tak tahu apa nak buat dia. Sekarang ini kita nak kena tahu. Nah, harta dagangan menjadi harta simpanan kerana disimpan dengan niat menyimpan. Nampak? Ini terang sikit kan? Sekarang satu orang ini dia niat dia nak simpan. Maka sekarang kita mengatakan tidak ada zakat perniagaan. Tidak ada zakat dari perniagaan. Taib. Sebenarnya penulis membicarakan dia lebih daripada ini ya. Sekarang saya memberikan misal bahawa kita senang nak faham. Baik, kita kembali kepada handphone tadi ya. Kembali kepada handphone. Ini kita nak faham ini ibarat penulis begini. Dia sedang mengatakan barangan bagi zakat juga, barangan bagi perniagaan juga tidak diwajibkan kita mengeluarkan zakat dari perniagaan kalau sekiranya kita mengubahkan niat daripada perniagaan kepada simpanan. Misal tadi kita mengatakan satu orang beli 10 handphone. Misalnya ini 10 handphone, dia niat nak berniaga. Dia mengatakan saya nak jual handphone ini. Satu handphone saya nak jual 1,000, tapi tak laku. Tak ada orang nak beli. Dah 1 bulan tak ada orang nak beli, 2 bulan tak ada orang nak beli, 3 bulan tak ada orang nak beli, 4 bulan tak ada orang nak beli. Jadi dia mengatakan sudahlah. Lebih baik aku simpan saja 10 handphone ini. Sebab aku nak jual pun tak ada orang nak beli. Sekarang dia niat apa? Dia niat simpanan. Nampak tak beza kan? Dia sudah tidak niat perniagaan. Apabila dia niat yang simpanan, maka sudah tidak ada zakat perniagaan. Jadi sekarang penulis ini sedang mengatakan barangan perniagaan kalau diniatkan untuk simpan, sudah tidak ada zakat perniagaan. Jadi sekarang ini 10 handphone disimpan hatta 10 tahun tidak ada zakat. Hatta 10 tahun disimpan 10 handphone. Tapi kita menanyakan kepada dia, kenapa awak simpan 10 handphone? Saya memang nak simpan, tak ada sebab. Kita mengatakan tidak ada zakat atas handphone. Handphone ini tidak ada zakat, melainkan kalau dia niat berniaga. Tapi selepas 10 tahun dia niat nak berniaga pula, kita mengatakan sekarang ini awak punya haul telah bermula kembali. Awak punya haul ini telah bermula kembali. Sekarang ini kita kena lihat ini 1 tahun, tengok ada buat duit ke tak ada buat duit. Tapi kalau tak ada buat duit tapi dia masih niat berniaga, bagaimana? Ini lagi satu soalan yang baik. Sekarang ini dia ada 10 handphone. Lepas 1 bulan tak ada orang beli, 2 bulan tak ada orang beli, 6 bulan tak ada orang beli, 7 bulan tak ada orang beli, 10 bulan tak ada orang beli. Lepas akhir tahun pun tak ada orang beli, tapi dia masih niat nak jual. Ini kena zakat ke tidak kena zakat?
kena zakat perniagaan. Walaupun dia tak ada untung, dia mengatakan tapi saya tak ada untung ini, bagaimana saya nak keluar ini zakat? Kita mengatakan walaupun ini awak tidak ada untung, tetapi awak niat berniaga. Nampak tak? Awak niat berniaga. Tapi orang kalau pandai ini nak, kalau orang yang ni pandai tapi fasik, apa dia boleh buat? Sebelum yang ni haul, dia mengatakan ini seperti mana ulama kita mengatakan nak tipu Tuhan. Sebelum ini habis haul, dia mengatakan saya niat simpanan. Jadi saya dah tak ada niat berniaga, sebab dia tahu ini kalau besok dah akhir haul, kalau saya masih niat berniaga, besok ini kena zakat. Tapi orang biasa kalau nak tipu Allah ni susah sikit. Allah ini maha mengetahui kan. Tetapi ala kulli hal, kalau sekiranya dia tidak ada keuntungan tapi sampai kepada akhir haul, wajib dia mengeluarkan zakat perniagaan. Tapi bagaimana dia nak mengeluarkan zakat perniagaan? Dia tidak ada untung. Kita mengatakan lihat ini kepada handphone ini, berapa dia punya qimah. Ini penulis mengatakan qimah ni berapa. Jadi kita mengatakan qimah ni satu handphone ni 1,000 cost price. Dari 10 handphone 10,000. Jadi dia mengeluarkan 2% daripada 10,000. Jadi bila dia mengeluarkan zakat ini handphone ataupun wang? Wang ya. Jangan pula dia mengeluarkan ini handphone ya. Tidak ada ya. Yang ini dia mengeluarkan yang ini wang. Ini kita mengatakan qimah. Dia mengeluarkan yang ini dalam bentuk wang. 20% daripada 10,000. Jadi berapa? 250. Ini adalah zakatnya. Nah. Teruskan. Maka terputuslah hitungan haul, hitungan masa 1 tahun dengan semata-mata niat menyimpan tersebut. Nah, kalau dia niat simpan misalnya, mengatakan saya dah bikin dah, saya dah tak nak berniaga lagi. Ini barangan ni semua saya nak bikin decoration kat rumah. Kita mengatakan sudah tidak ada zakat perniagaan. Nah. Tetapi tidak sebaliknya. Yang ini maksudnya kalau dia niat kembali tijarah, wajib dia kena zakat lagi sekali. Betul ke tidak? Sekarang ini dia misalnya dia niat simpan 10 handphone yang dia simpan. Dia mengatakan saya dah tak nak berniaga lagi. Tetapi lepas 1 tahun ini misalnya dia change his mind, mengatakan saya nak berniaga balik sebab sekarang orang pula nak beli handphone. Jadi dia nak mula balik perniagaan. Kita mengatakan sekarang yang ini mula haul. Nah, jadi kalau dia niat simpan, putus yang ini haul. Tapi kalau dia niat perniagaan kembali, ini tidak putus haul. Jadi haul yang ini kembali, yang ini kita mengatakan. Teruskan. Apa Ustaz? Haul start mula balik bila dia niat. Jadi selepas 10 tahun misalnya ini dia niat nak melakukan perniagaan, hari dia niat perniagaan, kita mengatakan sudah bermula haul perniagaan. Orang yang mengingkari kewajipan zakat harta dengan tidak dihukum. Orang yang mengingkari kewajipan zakat harta dagangan tidak dihukumi kafir sebab adanya perselisihan pendapat mengenai kewajipan masalah ini. Nah, di sini penulis mengatakan kalau satu orang itu mengingkari, dia mengatakan tidak ada zakat perniagaan dalam Islam, tidak dihukumkan sebagai kafir. Berbeza kalau dia mengatakan tidak ada zakat dalam Islam. Nampak tak beza ni? Kalau satu orang mengatakan saya tak percaya ini ada zakat perniagaan, tidak dihukumi sebagai kafir. Apa sebabnya? Sebab ini adalah masalah khilafiyah. Ada khilaf di antara para fuqaha, di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Ada pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat Al-Imam Abu Hanifah tidak ada zakat perniagaan. Masya Allah, ini kalau orang berniaga di Singapura kalau dengar, dia mengatakan saya sekarang ini Hanafi. Tetapi harus kita faham ya, berkenaan dengan masalah taklid, kita nak kena faham. Tapi kalau satu orang itu dia tidak mengetahui apa-apa, tidak belajar apa-apa, dia tidak ada dia Hanafi ini automatik. Betul ke tidak? Jadi dia berdosa kalau sekiranya dia tidak mengetahui. Tetapi di sini kita mengatakan ada khilaf yang ulama, itu sebab tidak dihukumi yang ini kafir. Berbeza kalau dia mengatakan tidak, zakat tidak wajib. Zakat tidak wajib, ini kafir dia. Sebab ini dia mengingkari sesuatu yang dikenali dalam agama yang ini sebagai satu daruri. Nah, teruskan. Syarat wajib zakat emas perak. Syarat diwajibkan zakat emas perak tidak termasuk syarat wajib harta dagangan adalah sempurnanya jumlah satu nisab emas perak selama 1 tahun. Nah, jadi pertama sekali penulis mengatakan dia mesti ada haul dan nisab. Yang ini berbeza dengan harta dagangan. Harta dagangan
haulnya bermula walaupun wang ini tak sampai kepada nisab seperti mana kita mengatakan tadi. Itu bezanya. Tapi selain daripada harta dagangan, harta emas dan perak sebagai misal, kita ada haul dan kita ada nisab. Haul ni hanya bermula apabila nisabnya wujud. Nah, tidak pernah berkurang dari jumlah nisab di atas dalam masa-masa selama 1 tahun. Okey, yang ini penting ya. Sekarang ini penulis mengatakan, sekarang penulis sedang membicarakan tentang zakat emas dan perak. Syaratnya adalah dalam 1 tahun kesemuanya daripada awal sampai habis tidak boleh berkurangan daripada nisab. Kalau sekiranya ia berkurangan daripada nisab, tidak ada zakat. Sebagai misal, kita satu orang ini misalan dia ada $10,000 Singapura ya. Kita menggunakan dolar ya. Misal supaya senang sikit. $10,000 misalan ini dia ada pada awal tahun. 5 Rajab ini dia ada $10,000. Kita mengatakan haulnya sudah bermula 5 Rajab. Sekarang ini pada tahun depan, sebelum dia sampai kepada tahun depan, dia belanja duit ini. Misalan dia belanja 6,000. Sekarang kita mengatakan nisab misalan 6,000 misalan 6,000 nisab. Jadi dia keluarkan 6,000 misalan dia beli barangan misalan $6,000. Sekarang ini pada pertengahan haul duitnya telah kurang daripada nisab, betul ke tidak? Jadi sekarang duitnya berapa? 4,000. Dia dah belanja 6,000. Jadi duitnya 4,000. Sekarang ini sudah berkurangan daripada nisab. Selepas itu dia dapat lagi 3,000. Dia lepas daripada nisab. Ini kita mengatakan nisabnya telah terputus. Apabila dia mengeluarkan wangnya $6,000 untuk membeli barangan, nisabnya sudah terputus, haulnya sudah terputus. Tapi apabila dia dapat balik 3,000 dan dia dah dapat ini 7,000, sekarang kita mengatakan haul yang baru. Haul yang baru. Jadi syaratnya wajibnya zakat adalah pada 1 tahun ini duit itu semuanya mesti atas daripada nisab. Kalau kita mengatakan nisab ini $6,000, maksudnya daripada awal haul sampai akhir haul duitnya tidak berkurangan daripada $6,000. Ini kita mengatakan wajib dia mengeluarkan zakat bagi duit tersebut. Tapi kalau sekiranya ia berkurangan daripada nisab, maka tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat, melainkan kalau sekiranya selepas itu duitnya mengatasi nisab, maka sekarang ini haul yang baru setelah yang ia sampai kepada mengatasi nisab. Boleh faham insya-Allah ya? Nah, berbeza dengan zakat perniagaan. Zakat perniagaan seperti mana kita mengatakan kita tidak mengambil iktibar semua ini. Kita tak peduli apa berlaku kepada 1 tahun, sama ada bawah nisab ke atas nisab. Yang penting akhir nisab. Akhir haul bukan akhir nisab. Akhir haul. Akhir haul yang kita tengok sama ada wangnya, capital dengan profit sampai kepada nisab ataupun tidak. Itu ceritanya. Kalau sampai kepada nisab wajib zakat, tak sampai kepada nisab tidak wajib zakat. Itu sebab di sini penulis membezakan di antara zakat perniagaan dengan zakat emas dan perak. Nah, teruskan. Mengenai zakat harta dagangan, maka hal ini tidak menjadi syaratnya. Seperti mana kita mengatakan, tidak menjadi syaratnya. Maksudnya kalau wangnya kurang daripada nisab, kita tidak mengatakan ini haul yang baru. Kita mengatakan awak teruskan berdagang. Tengok ini akhir haul. Belum sampai belum tahu. Betul ke tidak? Nah, hanya pada akhir tahunlah hal itu dipersyaratkan. Kerana di sinilah masa kewajipan itu terjadi. Nah. Haul terputus sebab terjadi hilangnya status kepemilikan atas emas perak di tengah-tengah masa 1 tahun, baik lantaran penukaran atau lainnya. Nah, ini sebagai misal tadi, satu orang misalnya dia ada $10,000. Kita mengatakan haul awak telah bermula. Awak ada $10,000. Tapi selepas itu dia beli barangan. Dia beli misalan motor misalan. Dia beli motor misalnya $7,000. Maka di sini kita mengatakan haulnya terputus. Sebab ini dia telah membeli barangan dan dia wangnya kurang daripada nisab. Maka di sini kita mengatakan tidak ada zakat ini ke atasnya. Kalau sekiranya pada akhir haul wang ni tak sampai kepada nisab. Nah. Baik, lantaran penukaran. Tapi bila seseorang memiliki satu nisab emas, dia mengatakan baik lantaran penukaran ataupun lainnya. Penukaran ini maksudnya di sini seperti jual beli. Dia beli motor seperti kita mengatakan ini penukaran. Dan lainnya seperti apa hibah, dia memberikan hadiah. Dia ada $10,000 misalan, dia memberi hadiah $7,000 masya-Allah kepada rumah anak yatim. Sebagai misal.
$7,000 dia memberikan kepada rumah anak yatim. Jadi sekarang dia ada berapa? Dia ada $3,000. Tidak diwajibkan zakat ini ke atasnya. Tidak diwajibkan zakat. Jadi sama ada dia berdasarkan jual beli ataupun hibah, kita mengatakan tidak ada zakat ini ke atasnya. Nah, tapi bila seseorang memiliki satu nisab emas perak, lalu setelah 6 bulan dimilikinya, ia hutangkan kepada orang lain, maka hal itu tidak terputus. Ini masalah hutang ya. Sekarang satu orang yang misalnya dia ada $10,000. Lepas 6 bulan, jadi sekarang kita mengatakan haulnya sudah bermula. Tapi lepas 6 bulan, belum lagi setahun, kawan dia misalnya datang kepada dia mengatakan, aku dalam keadaan ini susah, tolonglah berikan aku $7,000. InsyaAllah lepas tahun ini aku akan kembalikan. Lepas tahun. Jadi dia pun berikan ini $7,000 ini sebagai hutang. Soalannya, apabila pada akhir tahun, adakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat bagi $10,000 tadi? Adakah ini sama seperti dia beli motor tadi? Tadi kita mengatakan satu orang ada $10,000, lepas berapa bulan dia membeli motor $7,000. Kita mengatakan tadi tidak ada zakat kan? Sebab dia sudah melakukan penukaran, dia sudah melakukan jual beli. Pada akhir haul dia tinggal hanya $3,000. Tidak diwajibkan zakat. Tadi kita mengatakan tidak diwajibkan zakat. Tetapi bagaimana pula kalau hutang? Bukan hibah ya. Kalau hibah kita mengatakan bukan miliknya. Tetapi di sini penulis ini memberikan misal hutang. Dia memberikan hutang kepada orang lain. Apabila sampai yang ini kepada akhir haul, adakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat bagi $10,000 tadi? Mungkin ini dia mengatakan, tapi saya hanya ada $3,000 saja sekarang. Saya hanya ada $3,000. Mana $7,000? $7,000 saya dah pinjamkan kawan saya, dia belum lagi bayar saya. Bila dia akan bayar awak? Lagi 6 bulan. Sebab akhir tahun lepas 6 bulan. Adakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat? Kita mengatakan diwajibkan dia mengeluarkan zakat $10,000. Tapi dia mengatakan saya hanya ada $3,000. Kenapa yang ini saya nak kena keluarkan ini zakat ini bagi $10,000? Sebab kita mengatakan $7,000 itu masih milik awak. Walaupun awak hutangkan kepada orang lain, itu masih milik awak dalam bentuk wang. Berbeza dengan beli motor tadi, dia sudah menjadi muawadah, yakni dia sudah membeli barangan, maka ia sudah bertukar daripada wang ini menjadi barangan, maka tidak diwajibkan zakat. Tetapi hutang ini kita mengatakan wang itu masih miliknya, dia masih ada milik. Tetapi tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat sekarang. Sebab dia mengatakan orang itu belum lagi kembalikan saya $7,000. Bilakah diwajibkan dia mengeluarkan zakatnya? Diwajibkan dia mengeluarkan zakatnya apabila dia mendapat wangnya. Tapi kalau dia nak keluarkan sekarang, tak ada masalah, dia boleh keluarkan. Itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Jadi ini adalah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita kena hafal perkara ini. Pendapat yang muktamad dalam mazhab, wang hutang wajib zakat. Itu cerita dia. Wang hutang wajib zakat walaupun selepas 10 tahun. Yang ni satu orang ini hutang $10,000. Lepas tu dia mengatakan besok saya bayar. Lepas itu tak jumpa dia selepas sampai 10 tahun. Jadi macam mana sekarang? Kesian yang orang ini tiap-tiap tahun nak kena bayar zakat. $10,000 itu nak kena bayar zakat. Dalam mazhab Syafi'i kena bayar zakat. Tetapi tidak diwajibkan ini dibayar zakat sehingga dia mendapat wang tersebut. Jadi selepas 10 tahun ni hamba Allah ini la ilaha illallah, dia kembalikan dari 10 tahun. Masya Allah, kesian orang yang nak kena kira balik 10 tahun. Kiralah balik duit zakat daripada $10,000 ini yang belum lagi dikeluarkan. Sebab ni 10 tahun yang dia belum mengeluarkan, dia belum ini mengeluarkan zakat. Dan ini yang ulama kita di sini menyamakan ini dengan zakat CPF. Tapi lebih baik saya tak membicarakan ini ya, sebab supaya saya tak ada pening kepala. Kita teruskan insya-Allah. Tapi dia adalah khulasah yang dia bagi zakat hutang ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat yang muktamad, wajib bayar zakat hutang walaupun duit itu tak ada di sisi kita. Tapi wajib kita mengeluarkan zakat. Nah, ia pun wajib mengeluarkan zakatnya pada anda. Kemudian jika penghutang itu kaya atau satu nisab tadi telah kembali kepadanya, ia pun wajib mengeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Kerana hak milik tidak pernah hilang secara keseluruhan. Ini illahnya. Ini kita mengatakan illahnya. Yakni zakat ini daripada syaratnya mesti ada pemilikan.
kita memiliki sesuatu, baru ada zakat. Misalnya kita ada wang, adakah kita memiliknya? Kalau kita memiliknya, itu adalah wang kita. Itu adalah wang kita, maka diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Tapi kalau sekiranya dia bukan wang kita, maka tidak diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Sebagai duit masjid, misalnya masjid kumpul dana, misalnya dana 10,000, 20,000, 30,000, lepas itu masjid simpan 2 tahun, 3 tahun. Adakah diwajibkan masjid mengeluarkan zakat? Tidak. Sebab ini masjid ini dia bukan ini individu. Dia bukan ini individu. Miliknya balik ini kepada milik di masjid, bukan ini milik ini seseorang. Itu sebab kita mengatakan tidak ada zakat ini bagi duit masjid. Tidak ada zakat ini bagi duit masjid. Tetapi ada zakat ini kalau sekiranya dia dimiliki oleh seseorang. Jadi pemilikan ini adalah daripada illah kita mengatakan wajibnya zakat. Jadi berkenaan dengan hutang tadi, adakah wang hutang wang kita, ini soalannya. Adakah wang hutang wang kita? Yang kita memberikan duit hutang $7,000 kepada orang. Adakah duit $7,000 setelah kita memberikan hutang kepadanya, adakah $7,000 itu milik kita atau milik dia? Itu soalannya. Kalau kita mengatakan milik dia, ini bukan hutang, ini hibah, betul ke tidak? Kalau kita memberikan $7,000, kita mengatakan saya memberikan kepada Allah lillahi ta'ala, Masya Allah, dia terima kasih lah banyak-banyak, $7,000 yang awak berikan kepada saya. Dia mengatakan inilah hibah, ini khalas, saya telah menghilangkan pemilikan wang ini, maka tidak ada zakat. Tapi kalau hutang-hutang nak kena bayar balik, maka duit itu masih duit saya, maka di sini diwajibkan zakat balik kepada haul yang sama. Balik kepada haul yang sama. Kita tidak mengatakan haul balik kepada bila dia kembalikan kita duit itu. Tidak. Dia balik ini kepada haul ini yang sama. Tidak berubah ini pada haul. Sama ada dia kembalikan ataupun dia tidak kembalikan, tetap ini kita nak kena keluarkan zakat. Tetap kita nak kena mengeluarkan zakat. Nah, teruskan. Kerana hak milik tidak pernah hilang secara keseluruhan, sebab masih adanya pengganti pada tanggungan sang penghutang. Nah, jadi fikir-fikirkanlah zakat CPF pun kita boleh menanyakan, berkenaan masalah CPF pun kita menanyakan soalan ini. Adakah kita memiliki wang CPF ataupun kita tidak memilikinya? Sebab saya pernah berbual dengan satu hamba Allah ini, dia mengatakan kita tidak memiliki wang CPF. Antum setuju? Adakah wang CPF ini wang kita ataupun bukan wang kita? Kalau kita mengatakan dia bukan ini wang kita, kita tidak memilikinya, tidak ada zakat. Tapi kalau kita mengatakan itu adalah wang kita, maka ada zakat ini padanya. Cuma masalahnya adalah kita tidak dapat menggunakannya. Al-Imam An-Nawawi dalam Kitabul Minhaj memberikan misal seperti wang rampasan. Satu orang ini dari $10,000, lepas itu dicuri. $10,000 ini dicuri selama 10 tahun. Lepas 10 tahun si pencuri bertaubat kepada Allah dan kembalikan kepadanya 10,000 tadi. Dia mengatakan 10 tahun yang lalu saya telah ambil ini daripada awak, sekarang saya nak kembalikan kepada awak, ini awak ambil duit 10,000. Soalannya, adakah wajib dia mengeluarkan zakat bagi 10,000 yang telah dikembalikan, yang dicuri selama 10 tahun? Kita mengatakan itu adalah wang dia ke bukan wangnya? Wangnya, cuma dia tidak dapat membelanjakan wang tersebut sebab wang tersebut sudah dicuri. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, diwajibkan dia mengeluarkan zakat tersebut bagi tiap-tiap tahun yang lalu. Tapi dia mengatakan, tapi wang itu tak ada di sisi saya, di sisi pencuri. Ini adalah pendapat yang muktamad. Lepas itu kita ada qaul muqabil mengatakan tidak diwajibkan. Mungkin kalau ada siapa yang rajin di antara antum boleh bahas masalah ini. Ada pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, tidak diwajibkan membayar zakat bagi wang rampasan. Ini adalah masalah wang rampasan. Adakah wang rampasan wajib membayar zakat? Pendapat yang muktamad, diwajibkan membayar zakat. Tetapi kita ada qaul muqabil. Tapi ini kita jangan bilang orang. Maksudnya, sebab qaul muqabil ini dia untuk diri sendiri. Ini semua ada adab di dalam fikih, ya. Tidak sembarang kita keluarkan fatwa. Tapi kita nak kena bahas. Kita nak kena bahas. Adakah kita boleh menyamakan ini dengan wang CPF ataupun tidak? Sebab ada orang dia menyamakan. Di Singapura dia menyamakan. Jadi apa natijahnya? Dia mengatakan tidak ada zakat bagi wang CPF sama sekali. Dia menggunakan qaul ini. Tetapi saya tak berani mengatakan ini. Saya biasa kalau orang tanya saya tak jawab benda ini. Sebab saya tak berani. Sebab ini kait-mengait dengan fatwa. Ini biasanya saya akan tanya satu ulama dulu. Saya tanya 2-3 ulama, baru yang ini saya berani mengatakan pendapat. Yang ini maksudnya bukan pendapat saya. Saya telah nanya ulama yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nampak tak?
Tetapi ini kadang-kadang ni iskalnya kita susah. Kalau ulama daripada luar negeri datang, kita nak tanya mereka masalah ini, kita nak kena syarahkan mereka semua tentang CPF dulu. Sebab ini di Singapura saja ada, dan negeri lain ini tidak ada. Jadi kita nak kena syarahkan. Lepas itu yang ini CPF pula polisinya berubah-ubah. Ini agak memeningkan kepala. Dulu berbeza ya. 30 tahun yang lalu senang sikit. Yang ni maksudnya lepas apa dah pension kan, semua duit dapat kan. Tapi sekarang yang saya pun tak faham. Macam dia sikit-sikit dikeluarkan sikit-sikit dan sebagainya. Jadi ini adalah ini memerlukan ini kepada bahas. Memerlukan kepada bahas. Dan saya tidak incline ini kepada pendapat yang selalu yang memudahkan ini terus mengatakan tak apa tak ada zakat. Ini saya dalam hati saya macam saya merasakan ini perlu yang ini dibahaskan lagi dan perlu yang ini diterangkan ini dengan betul. Sebab ini kalau kita nak setakat ini kita nak memudahkan ini orang sahaja, dia bukan ini caranya begitu, tetapi kita memerlukan ini kepada dalil. Kita memerlukan kepada ilmu. Kalau kita boleh membuktikan misalnya daripada qaul ini ulama, baru ini kita sedap sedikit kan. Tapi kalau ada siapa yang nak bahas, boleh ya bahas insya-Allah. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita ada qaul muqabil, iaitu tidak ada zakat ini bagi harta yang dirampasan. Boleh insya-Allah. Biasanya bila saya tanya ulama Hadramaut ni, saya nak ceritakan sedikit. Ulama Hadramaut, saya tak nak sebut nama ni. Ulama Hadramaut ini kita kena faham ya. Mereka ni bila nak keluarkan fatwa, mereka mementingkan ketakwaan yang lebih daripada segala-galanya. Yakni ihtiyat. Jadi biasanya mereka akan memilih jalan yang lebih susah sedikit supaya selamat. Sebab perjalanan mereka sentiasa kembali kepada sifat wara'. Yang ni dalam masalah fatwa dan sebagainya, sentiasa yang dibalik ini kepada mana yang lebih selamat. Mana yang lebih selamat. Jadi saya pernah menanyakan ini masalah ini dengan salah seorang yang ulama yang dihormati yang di sana, dan saya terangkan dia masya-Allah yang ini saya masih ingat lagi 40 minit daripada rumah yang di Captain Qasim ini kita naik kereta yang ini sampai Perseraman. Saya terangkan dia yang ini tentang CPF. Tetapi natijahnya adalah dia tetap ini mengatakan tidak boleh disamakan dengan wang rampasan. Nampak tak? Itu ceritanya. Ala kulli hal. Sebab sekarang ini orang mengatakan ini susah ini CPF ini seperti ini. Kalau kita nak ikut yang ini kepada balik ini kepada asal yang hukum zakat dan sebagainya, maka susahlah maksudnya kan. Yang ini nak keluarkan zakat. Ini misalan satu orang ini misalan dia selepas 40 tahun bekerja, dia tak keluarkan zakat. Lepas itu dapat duit ini misalan 50,000. Kalau dia nak kira balik 40 tahun, selamat tinggal kepada 50,000 ni. Betul? Sebab tiap-tiap tahun daripada dulu kalau dia mengatakan saya 40 tahun tak pernah dia keluarkan zakat CPF, Masya Allah. Lepas itu awak dapat 50,000 pada akhirnya. Awak nak ada kira ini tiap-tiap tahun yang lepas. Ini kalau ikut fatwa Syekh Umar Khatib Allah yarham, apa yang saya faham, yang saya dengar daripada guru kita, dia berpegang kepada fatwa ini. Yang ini nak kena kira balik. Itu sebab nasihatnya adalah biasa kalau kita keluarkan zakat CPF sekali tahunan. Jadi bila pada akhir yang ni pencen, kalaulah Allah panjangkan umur, kita dapat dari duit CPF sedap sikit kan. Kita berkata alhamdulillah 40 tahun yang lalu semua saya tiap-tiap tahun saya dah keluarkan. Maka bagi ini CPF ini betul-betul CPF. Yang ini maksudnya saya boleh yang ini menggunakan ini wang ini. Tetapi ini adalah fatwa yang ini 90-an. Polisi ini CPF ini banyak sudah berubah. Yang ini memerlukan ini ini apa yang saya rasakan, yang ini memerlukan ini kepada isyihad ini yang baru. Wallahu a'lam ini bisawab. Tapi setakat ini kita lihat ini para ulama kita, saya belum lagi dengar sesiapa yang ada mengatakan apa-apa yang berbeza daripada fatwa ini. Nah. Baik, kita teruskan insya-Allah. Ustaz. Ya. Seorang tu dia punya CPF mungkin ada ratusan ribu. Ada berapa? Ratusan ribu lah. Ya. Tapi wang simpanannya kosong. Ya. Macam mana kita nak consider adakah dia miskin atau fakir dalam segi itu? Sekarang dia ada wang CPF kan? Adakah dia boleh keluarkan wang CPF-nya? Tak boleh. Tak boleh. Dia boleh menerima zakat.
Sebab sekarang kita mengatakan dia ada wang tapi dia tidak dapat membelanjakan wang dia. Ini sama hukum dengan satu orang misalnya dia kaya tapi dia tak ada duit dalam negeri. Ulama kita memberikan misal, satu orang yang misalnya dia ada duit, dia tinggal jauh, misalnya jauh rumah pada zaman dulu misalnya yang 2000 km yang lalu, lepas itu dia musafir, lepas itu yang wangnya semua dekat negerinya. Sekarang yang dia fakir miskin di negeri orang lain. Adakah dibolehkan yang dia menerima zakat? Dibolehkan. Sebab dia ada wang tetapi dia tidak dapat membelanjakan wangnya. Dia tidak dapat membelanjakan wangnya. Sama yang ini seperti satu orang ini ada wang tetapi dia tidak dapat membelanjakan wangnya. Dia mengatakan saya tak dapat bayar bil. Bagaimana saya nak bayar bil rumah? Bagaimana saya tak ada duit nak makan? Saya tak ada duit. Kita mengatakan tapi awak ada wang CPF. Dia mengatakan wallahi wang CPF saya nak kena tunggu lagi 20 tahun ini baru saya dapat menggunakan. Saya dapat menggunakan dari wang CPF. Maka boleh diberikan zakat. Tapi bila dia dah dapat balik wang CPF nya sudah tidak diboleh. Sekarang dia sudah kaya. Dia sudah ini menjadi kaya. Ayo. Teruskan. Makruh menghilangkan status kepemilikannya dengan cara menjual atau menukar atas harta yang terkena zakat dengan tujuan hila. Hila. Dia hila bukan khila, dia hila. Ini dalam bahasa Melayu kita panggil hila juga kan? Kalau dalam bahasa Melayu hila apa maksudnya? Macam tipu daya gitu. Hila. Kita panggil hila. Apa misalnya satu orang ini orang nak tipu Tuhan ya. Dia ingat dia boleh tipu Tuhan. Jadi dia dah belajar ilmu fikih. Tapi dia mengatakan saya nak elak daripada zakat. Jadi apa dia buat? Dia ada duit misalnya, dia ada $10,000. Jadi besok dia punya haul habis. Besok akhir haul, besok. Jadi dia mengatakan kepada adiknya, dia mengatakan kepada adiknya, baiklah, aku akan memberikan kepada engkau $8,000. Tetapi besok kau nak kena berikan aku balik duit ini. Tapi sekarang aku berikan kau sebagai hibah. Jadi $8,000 dia berikan kepada adiknya. Misalnya adiknya mengatakan aku terima hibahnya. Jadi bila dia dah berikan $8,000 kepada adiknya, besok haul kan, sekarang duit dia baki berapa? 2,000. Jadi besok dia tak kena zakat. Besok dia tak kena zakat. Keesokan harinya dia mengatakan kepada adiknya, sekarang kau nak kasih aku balik aku punya duit. Kita hila. Dia mengatakan kepada dia, ini hila. Adik dia mengatakan, aku berikan kau balik ini $8,000. Jadi dia dapat elak zakat ke tak dapat elak zakat? Dia dapat elak zakat. Di sini penulis mengatakan makruh hukumnya. Oh, ini kita mengatakan pendapat yang ringan sikit, bukan syadid. Nanti akan datang ada ulama kita mengharamkan ini terus. Betul tak? Maksudnya dia sengaja dia nak elak daripada zakat. Jadi dia melakukan benda-benda yang seperti ini. Nah, teruskan. Yaitu bermaksud menghindari kewajiban zakat. Kerana perbuatan itu bererti menghindari ibadah. Menghindari ibadah, maksudnya dia nak melepaskan dirinya daripada melakukan ibadat zakat ini. Teruskan. Dalam Al-Wajiz disebutkan bahawa hal itu hukumnya haram. Nah, kitab Al-Wajiz ini adalah kitab dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali, beliau ada satu kitab yang hebat. Ulama kita mengatakan kalau Imam Ghazali seorang nabi, mukjizatnya adalah kitab Al-Wajiz. Antum pernah dengar ini ibarat ini? Ini disebut dalam kitab-kitab fikih. Kalau Al-Imam Ghazali seorang nabi, mukjizatnya adalah kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz ini adalah daripada kitab yang penting dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab tanpa kitab Al-Wajiz, Al-Imam Rafi'i tidak dapat mendatangkan kitabnya Muharram. Sebab Al-Imam Rafi'i, beliau bermanfaat daripada kitab Al-Imam Ghazali. Dan Al-Imam Nawawi mendapat manfaat daripada kitab Rafi. Jadi kita nampak nasab kitab di sini. Jadi balik ini kepada kitab Al-Imam Ghazali, kitab Al-Wajiz. Jadi Imam Ghazali ini kehebatannya, kalau kita tanya fuqaha, mereka mengatakan kehebatan Imam Ghazali dalam kitab Al-Wajiz. Kalau kita tanya ahli falsafah, mereka mengatakan kehebatan Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Tahafudul Falasifah. Kalau kita tanya kepada ulama usul, mereka mengatakan kehebatan Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa. Jadi Al-Imam Ghazali ini dia adalah imam dalam tiap-tiap bidang. Ulama kita mengatakan tidak ada seperti Imam Ghazali selepas Imam Ghazali.
Ini adalah kehebatan dari Al-Imam Ghazali, sebab beliau dikenali sebagai Hujjatul Islam. Tidak ada sepertinya selepasnya. Tidak ada sepertinya selepasnya. Sebab dia adalah imam bagi tiap-tiap bidang. Dia adalah imam dalam ilmu fiqh, imam dalam ilmu usul, imam dalam ilmu tasawuf. Kalau kita tanya ulama sufi, kehebatan Imam Ghazali, mereka akan mengatakan kita apa? Ihya Ulumuddin. Jadi beliau ini, kehebatan beliau adalah kehebatan yang sangat luar biasa. Jadi Al-Wajiz adalah kitab Al-Imam Ghazali. Beliau merumuskan Al-Wajiz daripada kitab Al-Wasit, dan dia merumuskan Al-Wasit daripada Al-Basit. Jadi dia ada 3 kitab yang besar. Cuba bayangkan, dia rumuskan Wajiz daripada Wasit, Wasit daripada Basit. Basit adalah syarah yang dibagi Nihayatul Matlab daripada guru ni Imam Al-Haramain, mengarang kitab Nihayatul Matlab. Al-Imam Ghazali yang dipensyarahkan yakni Nihayatul Matlab ini dalam kitab Al-Basit. Lepas itu kitab Al-Basit terlalu besar, maka dia merumuskan dalam Al-Wasit. Lepas itu dia lihat terlalu besar juga, susah orang nak faham, jadi dia rumuskan dalam Al-Wasit. Baru datang Al-Imam Rafi'i merumuskan dalam Muharram. Lepas itu baru datang Imam Nawawi mengarang kitab Minhaj. Jadi begitu. Nihayatul Matlab ada rumusan daripada kitab-kitab Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i ada kitab ini Mukhtasar Al-Muzani, Kitabul Mukhtasar Al-Harmala. Maka datang Al-Imam Al-Haramain. Ini adalah kehebatan Imam Al-Haramain. Dia merumuskan kitab-kitab Imam Syafi'i dalam kitab Nihayatul Matlab. Selepas itu dia ini datang U'jubatuz Zaman, yang seperti mana ulama kita mengatakan U'jubatuz Zaman. Al-Imam Ghazali merumuskan kitab ini Al-Imam Al-Haramain dalam kitab-kitabnya. Ini dia kitab Al-Wajiz. Tapi hari ini kita dengar kitab Al-Wajiz, tak ramai orang ini yang mengetahui ini kitab ni. Kitab ni dicetak, boleh beli. Kalau tengok Amazon ada jual. Dia berjilid juga. Saya rasa dalam mungkin wallahualam 10 jilid mungkin kitab ini Al-Wajiz. Baru dicetak. Nihayatul Matlab dicetak 10 tahun yang lalu. Sebelum ini semua manuskrip. Kitab Al-Wajiz ini dicetak. Nah, teruskan. Dia mengatakan diharamkan. Yani hilah seperti ini diharamkan. Aywa. Al-Ghazali dalam Al-Ihya menambahkan, secara batin tanggungan zakatnya belum bebas. Nah, yani maksudnya, yani tuntutannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yani diharamkan ke atasnya. Ini disebutkan di dalam kitab Ihya juga. Beliau menyebut yani tentang perkara ini. Jadi tentang Imam Ghazali kita harus faham ya. Imam Ghazali seorang faqih dan dia usuli. Jadi apabila dia mengarang ini kitab Ihya Ulumuddin, kita harus faham beliau adalah imam dalam ilmu-ilmu ini yang lain. Itu sebab ini kitab Ihya ini kitab yang luar biasa. Dikarang ini oleh seorang imam ini yang besar. Hari ini ulama kita mengatakan kalau ulama-ulama zaman sekarang ini duduk nak karang kitab Ihya, mereka tidak dapat ini melakukannya. Ini adalah kehebatan Al-Imam Al-Ghazali. Nah, dan itu termasuk fikih yang berbahaya. Nah, yang ni fikih yang berbahaya di sini, yang maksudnya fikih yang memudaratkan. Ada orang ini dia belajar ilmu fikih bukan dia mendapat manfaat tapi mudarat. Tapi dia belajar ilmu fikih, tapi dia niat belajar ilmu fikih untuk hilah. Bagaimana saya tak nak bayar zakat? Jadi dia belajar fikih. Oh, dia mengatakan, oh syarat-syarat wajib zakat begini. Oh, jadi supaya dia dapat mengelakkan diri ini daripada kewajipan yang zakat. Jadi ada orang ini dia belajar ini ilmu fikih, dia mengambil semua qaul-qaul yang dhaif. Qaul-qaul yang dhaif. Kalau bab kahwin dia mengambil pendapat Zahiri. Pendapat dari Zahiri mengatakan satu orang kalau nak kahwin boleh lihat satu badan. Dalam mazhab Imam Syafi'i hanya boleh lihat muka dengan telapak tangan. Tapi dalam qaul Zahiri boleh lihat satu badan. Dia mengatakan okey, dalam masalah ini qaul saya Zahiri. Yani niatnya adalah untuk melakukan maksiat. Jadi orang kalau ikut kaul-kaul yang dhaif, yang mukharraj, jadi fasik dia terus. Dia jadi fasik ini dengan yani ilmu fikih. Jadi di sini ulama kita mengatakan ini adalah fikih yang dhar, fikih ini yang memudaratkan. Nah, Ibnu As-Salah berkata, dosanya terletak pada maksudnya, bukan semata-mata pada perbuatan. Nah, Syekh bin Salah yang dia mengatakan kita lihat kepada niat dia. Kalau niat dia hilah, dia berdosa. Tapi kalau dia betul-betul nak kasih adiknya $80 pada kes tadi, satu hari ini sebelum haul, dia nak memberikan hadiah yang ini kepada adiknya, sebab adiknya misalnya telah melakukan sesuatu kebaikan.
Jadi dia kebetulan memang dia nak memberikan $8,000 kepada adiknya. Kebetulan besok ini haul dia. Jadi niat dia bukan hila. Niat dia betul-betul ini dia nak memberikan. Ini kita mengatakan dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Jadi perbuatannya walaupun dilihat ini sebagai hila, tetapi balik ini kepada niat. Adakah dia niat sedemikian ke tidak? Kalau dia tidak niat sedemikian, maka dia tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti di sini disebabkan masa. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa, ya. Kita menghalalkan. Jadi dalam keadaan yang seperti ini tidak diwajibkan yakni kita mengeluarkan zakat ini selepas itu. Yani selepas itu, yani maksudnya sekarang ini kita menghutangkan ini wang ini kepada orang lain. Selagi mana kita menghutangkan kepadanya, itu adalah wang kita. Kalau berlalu haul, wajib ini kita mengeluarkan zakat. Sehingga yang ini kita memberikan duit itu kepadanya. Sekarang ini kita sudah menghadiahkan duit itu kepadanya. Sekarang ini kita mengatakan terputus ini haul. Terputus haul ini dengan apa? Dengan hibah. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada zakat. Tetapi sebelum yang ini kita memberikan, ada zakat. Boleh faham insyaAllah? Jadi sekarang ini kita sentiasa balik kepada bila kita memilikinya dan bila kita sudah tidak memilikinya. Selagi mana kita memilikinya, wajib kita mengeluarkan zakat. Apabila kita sudah tidak memilikinya, sama ada dengan kita memberikannya, maka sudah tidak ada haul bagi zakat tadi. Ke surat 94 Ustaz, kitab zakat. Masya-Allah. Ini pun bab zakat juga ya. Jadi kalau kita baca kitab Zubat, kita lihat ini perbezaannya. Kitab Zubat ni kitab ringkas. Kita baca satu muka surat je Ustaz. Ya. 94. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakat. Wa innamal fadlu 'ala man aslama hurun mu'ayyanin wa milkan tamama fi idilin wa bakarin wa aghnam bi syarti haulin wa nisabin wa istiyam wa dhahabin wa fiddatin ghayra huli jaza wa lahu jiran lil musta'mili wa ardi majjarin wa ribhin hasala bi syarti haulin wa nisabin kamula وجنس قوت باختيار طبعي من عناب ورطب وزرع وشرطه النصاب إذ يشتد حب وسهم في الثمار يبدو ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كتب الأنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وعيلة نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واجعلنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا وصل المنون واغفر أسر أنت أكرمن ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب النور اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه تغسل كل حوبه واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو
والصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعصى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد الشرح والحمد لله في البدء والتنهي. وعلى والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشى بها ويختم لنا ولكم بالسلام في خير ورحمة وعافية ويسر إن شاء الله كلهم ظاهر وباطنا وإلى حركة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل معنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واختم صالحات اعمالنا واجرنا الله الكريم بفضل سبحان ربك بالعزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.